Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Khairul Nizam Naha dalam rancangan Ninjo. Rancangan yang akan mengembak kita orang ke pelosok negeri Sarawak untuk mencari tempat-tempat yang menarik di negeri Sarawak. Dan dalam episod kali itu kami nak mengembak kita orang ke Kota Pedawan, iaitu salah satu tempat yang mempunyai lebih daripada 10 kawasan hiking yang menarik yang terdapat di daerah tu. Jadi stay tune, jom ninjau. Hari ini kami akan mencuba pengalaman pengembaraan menyusuri Sungai Kairai yang terletak di Kampung Sibaka, Pedawan. Kampung ini terletak tidak jauh dari Kampung Anarais yang terkenal sebagai lokasi tarikan pelancongan, iaitu Rumah Panjang Bidayuh dan Kolam Air Panas. Seawal jam 6 pagi, kami telah bergerak dari Bandaraya Kuching dengan sasaran untuk memulakan aktiviti hiking seawal yang mungkin. Hai, kini tu kami dalam perjalanan daripada Kota Pedawan ke Kampung Sibaka. Perjalanan mengambil masa dalam 50 minit ke 1 jam. Dan sepanjang perjalanan kami ke Kampung Sibaka, kami melalui beberapa kampung, iaitu Kampung Anarais, Kampung Sadeh, Sibuti dan sebelum ke Kampung Sibaka. Jadi apa pola kami di Kampung Sibaka? Just tunggu. Stay tune. Ninjau. Okey, kini tu kami baru sampai di Kampung Sibaka dan sebelum kami nak start hiking, kami nak prepare dulu. Stay tune. Seperti biasa, persediaan untuk memulakan perjalanan haruslah lengkap. Pastikan anda bersedia dari segi fizikal dan mental serta tidak lupa membawa barang-barang penting seperti air minuman mencukupi, first aid kit, ubat-ubatan peribadi dan sebagainya. Okey, sebelum kita memulakan perjalanan ke river trekking di Sungai Kayan ataupun Red River, Sidak Nombor situ, kita mesti jumpa dengan guide dulu. Okey. Apa nama kita, Uncle? Nama saya Marin. Marin. Okey, nya adalah pemandu ataupun tour guide untuk situlah sebelum kita mula. Okey, apa-apa tips sebelum kita start hiking? Tip paling penting, kasut mau sesuai. Okey. Pakai baju panjang, seluar panjang. Pacat ada sih? Pacat ada. Papnya tu takut pacat tu? Ini mau bawa spray. Spray juga? Okey. Ya. And then berapa lama perjalanan kita? Perjalanan kita sampai Sungai Kayan 1 jam lebih sikit. Ikut orang yang jalan. Okey. Macam ni keadaannya susah, senang ataupun menurut saja kah? Keadaan ada naik bukit, turun bukit. Jalan agak licin, ada bicak-bicak. Okey. Jadi kita tambah lagi. Jom ninjau. Tepat
jam 8 pagi kami memulakan perjalanan. Hari ini pemandu arah kami akan membawa kami untuk river trekking di Sungai Kayan. Seperti biasa, kami diingatkan untuk berhati-hati kerana laluan yang agak licin dan keadaan tanah yang becek. Bahagian pertama trek ini akan melalui kawasan kebun penduduk setempat dan kawasan hutan sekunder. Sekiranya anda mengikuti aktiviti ini, anda perlu memakai kasut yang bertapak getah dan tegap serta berstokin. Elakkan memakai slipper atau sandal tanpa stokin semasa river trekking kerana laluan sungai seperti ini biasanya ada pacat atau serangga-serangga lain yang mungkin berbisa atau boleh menggigit. Kami meneruskan pengembaraan kami di Kampung Sibaka Padawan di mana keistimewaannya adalah river trekking. River trekking merupakan aktiviti yang sesuai dilakukan di kawasan sungai yang cetek dan berbatu. Untuk melakukan aktiviti river trekking, sebaiknya anda mempunyai asas berenang kerana di beberapa tempat anda perlu mengharungi air sungai yang agak dalam dan untuk sampai ke seberang sungai. Bawa beg yang kalis air dan pastikan barang-barang elektronik dan dokumen penting anda dimasukkan ke dalam satu lagi beg kalis air yang lain untuk perlindungan tambahan. Pastikan anda mendengar arahan petunjuk arah supaya perjalanan anda lebih selamat. Inilah pemandangan yang akan anda lihat sepanjang perjalanan menuju ke Buan Sang, tempat yang akan kami tuju. Perjalanan akan melalui kebun penduduk setempat. Kawasan ini agak terbuka, jadi pastikan anda memakai topi sekiranya cuaca panas terik. Tapi sekiranya anda memulakan perjalanan lebih awal, anda boleh lihat pemandangan Gunung Ganang yang ditutupi awan apabila anda tiba di sini. Okey, kita bawa sampai di checkpoint yang pertama. Itu adalah rumah kebun penduduk Kampung Sibaka dan jadi persinggahan untuk penduduk lah, untuk rehat. Dalam masa ya juga nya akan berkebun di kawasan tu lah. Dan antara tanaman yang diusahakan di situ lada, tebu, nanas dan buah-buahan lah. Biasanya buah-buahan yang ikut musim.
Dan sebelumnya kami akan continue lagi lah. Stay tune. Selain daripada padi bukit, penduduk kampung juga menanam tanaman-tanaman kontan seperti nanas, jagung, tebu, lada, ubi kayu dan pokok koko. Mereka juga mengusahakan kebun buah-buahan seperti durian, terap dan sebagainya. Kalau kebetulan datang masa musim buah, pasti satu pengalaman yang menarik kan? Itu adalah buah durian yang kecil yang belum masak tapi dah gugur. Cuma itu adalah tanda-tanda awal yang akan ada buah. So kita have to tunggu je lah. Kami kemudian meneruskan perjalanan menuju ke lokasi di mana kami akan mula berjalan menyusuri anak sungai. Perjalanan dari titik mula sehingga sampai di tempat ini akan mengambil masa kira-kira 1 jam 30 minit. Bergantung kepada kelajuan anda berjalan. Dari kampung sampai Sungai Kayan ni mengambil masa 1 jam setengah dalam 3 km. Sekarang kita dah sampai, ya, pergi atas sikit, pergi tengok waterfall, lepas tu kita turun ikut sungai. Destinasi akhir kami adalah air terjun Buan Sang atau Kayan Waterfall yang jaraknya kira-kira 45 minit perjalanan meredah air sungai separas lutut. Air terjun ini walaupun kecil tapi tetap mempunyai daya tarikan tersendiri. Nak tahu apa? Teruskan menonton kami di Ninjau.
adalah Buan Sang, salah satu hidden gem yang terdapat di Sungai Kayan. Dan perjalanan kami orang daripada starting point ke situ mengambil masa kurang daripada 2 jam. Dan waterfall tu bagi kami mempesonakan. Kami menghabiskan masa beberapa minit di air terjun ini untuk berehat, bergambar dan berendam. Tempat saya berdiri ini merupakan salah satu spot bergambar yang sangat Instagramable. Kemudian, kami meneruskan perjalanan pulang melalui laluan sungai seperti tadi. Okey, perjalanan kami orang dari Buan Sang sampai ke situ mengambil masa 1 jam 30 minit. Tetapi sebenarnya mau nak jalan laju dapat juga. Oleh kerana keadaan sungai tu memang kacak, main cantik. Jadi dia ambil masa untuk sampai ke situ lah. Jadi sesiapa yang nak ikut trip macam tu, make sure kita orang ready dari segi fitness. Sebabnya banyak lalu sungai dan banyak kawasan-kawasan yang licin. Jom continue. Ninjau. Semasa melakukan aktiviti river trekking, pastikan anda sentiasa berhati-hati semasa berjalan dan sentiasa awas dengan perubahan cuaca dan paras air sungai. Aktiviti ini tidak begitu sesuai dilakukan semasa hujan lebat ataupun selepas hujan lebat kerana paras air sungai yang mungkin lebih tinggi dan arusnya mungkin lebih deras. Ada tempat di mana anda perlu meredah paras air yang agak dalam, jadi sebab itulah kemahiran berenang dan kecerdasan yang baik diperlukan. Keindahan kawasan hutan di sekitar Sungai Kayan ini sangat menakjubkan. Ketenangannya sukar digambarkan dan anda kena datang sendiri untuk menerokai hidden gem of Sarawak ini.
jauh-jauh berjalan, kita berhenti makan bekalan yang dibawa sambil menikmati aliran air sungai. Lupa sekejap masalah yang melanda bila lihat pemandangan yang menghijau. Itu maka berakhirlah episod Ninjau kali itu. Setelah kami mengarungi 7 km, 4 jam perjalanan melalui Sungai Kayan di Kampung Sibaka. Kami Kaum Zamnaha, host anda dalam rancangan Ninjau. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Jom Ninjau.